Selamat sejahtera, bersama saya Cikgu Amir pada kali ini untuk kita sama-sama belajar tentang akronim. Apa itu akronim? Kata akronim adalah kata yang tergolong ke dalam kata tunggal. Kata akronim ialah perkataan yang diterbitkan melalui proses penggabungan singkatan beberapa perkataan dan membentuk satu perkataan yang utuh. Mari kita lihat contoh-contoh akronim. Baiklah, akronim yang pertama ialah gabungan huruf awal beberapa perkataan. Singkatan yang kamu perlu ingat ialah HA, iaitu huruf awal. Contohnya ialah institusi pengajian tinggi. Kita ambil huruf awalnya sahaja, iaitu I untuk institusi, P untuk pengajian, T untuk tinggi. Contoh lain ialah SPRM, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Kita ambil huruf awalnya sahaja. S untuk Suruhanjaya, P untuk pencegahan, R untuk rasuah, M untuk Malaysia. Dan contoh lain lagi ialah MKN, Majlis Keselamatan Negara. M untuk majlis, K untuk keselamatan, N untuk negara. Akronim yang kedua ialah gabungan suku kata dengan suku kata daripada beberapa perkataan. Ringkasnya untuk kamu semua senang ingat ialah SK, suku kata. Gabungan suku kata daripada beberapa perkataan. Saya ulang, kamu mesti ingat SK, suku kata, iaitu gabungan suku kata daripada beberapa perkataan. Contohnya, yang pertama, saya ambil perkataan pawagam, iaitu dia telah menggabungkan beberapa suku kata daripada beberapa perkataan. Perkataan panggung telah diambil suku kata PA, pa. Kemudian perkataan wayang, kita telah ambil suku kata wa, WA, wa. Kemudian yang ketiga, perkataan gambar, kita telah ambil suku kata gam, GAM, gam. Jadi setelah digabungkan ketiga menjadi pawagam. Contoh yang kedua ialah cerpen. Cerpen, kata penuhnya ialah cerita pendek, tetapi setelah diakronimkan menjadi cerpen. Cer ialah suku kata yang telah diambil dan pen ialah suku kata daripada perkataan pendek, maka jadilah cerpen. Akronim yang ketiga ialah gabungan suku kata beberapa perkataan dengan huruf awal perkataan. Okey, singkatan yang kamu perlu ingat ialah SK tambah HA. SK itu suku kata tambah HA, iaitu huruf awal. Baik, contohnya ialah MARA, Majlis Amanah Rakyat. Jadi, gabungan huruf awal M telah diambil pada perkataan pertama, iaitu majlis. Perkataan kedua, amanah, telah diambil huruf A. Dan suku kata telah diambil pada perkataan yang ketiga, rakyat, dan telah diambil suku kata ra, RA. Jadi setelah digabungkan menjadi MARA. Contoh yang kedua ialah UNIMAP. Perkataan universiti telah diambil suku katanya, iaitu uni. Perkataan Malaysia telah diambil suku kata juga, iaitu suku kata MA, MA, MA. Kemudian perkataan yang ketiga iaitu Perlis telah diambil hurufnya sahaja, iaitu huruf awalnya sahaja, iaitu huruf P. Setelah digabungkan menjadi UNIMAP. Baiklah, seterusnya kita ke akronim yang keempat, iaitu gabungan suku kata dengan perkataan penuh. Singkatan yang kamu perlu ingat ialah SK untuk suku kata tambah PP untuk perkataan penuh. Jadi akronim ini yang perlu kamu ingat ialah SK tambah PP, iaitu suku kata tambah perkataan penuh. Contoh yang pertama ialah hartanah. Perkataan penuhnya asalnya ialah harta tanah. Harta tanah. Perkataan harta telah diambil suku kata sahaja, iaitu suku kata har.
Dan perkataan yang kedua, tanah, telah diambil perkataan penuhnya tanah setelah digabungkan menjadi hartanah. Contoh yang kedua ialah jenama. Perkataan asalnya ialah jenis nama. Jenis telah diambil suku katanya saja, iaitu suku kata je. J-I-J. Dan kemudian perkataan nama telah diambil perkataan penuhnya, iaitu nama, setelah digabungkan menjadi jenama. Akronim yang kelima ialah gabungan bahagian-bahagian kata secara bebas. Untuk senang ingat, kamu perlu ingat bahagian-bahagian K tambah B, iaitu bahagian-bahagian kata tambah bebas. Akronim ini terbentuk hasil daripada percantuman beberapa huruf, beberapa suku kata secara bebas. Contoh yang pertama ialah Puspanita, iaitu Persatuan Suri dan Anggota Wanita Perkhidmatan Awam Malaysia. Akronim ini terbentuk hasil daripada cantuman huruf dan beberapa suku kata, iaitu persatuan telah diambil huruf P dan huruf U. Dan perkataan Suri telah diambil huruf awalnya, iaitu huruf S, manakala perkataan wanita diambil dua suku kata, iaitu ni dan ta, setelah digabungkan menjadi Puspanita. Baiklah, contoh yang kedua ialah kementah. Kementah ialah perkataan penuhnya ialah Kementerian Pertahanan. Untuk perkataan kementerian, kita telah ambil dua suku kata, iaitu suku kata ke dan men. Dan untuk perkataan pertahanan, kita telah ambil suku kata tah setelah digabungkan menjadi kementah. Contoh yang keenam, iaitu contoh yang terakhir, ialah percantuman huruf atau bahagian-bahagian daripada perkataan bahasa Inggeris. Formula untuk mengingatinya ialah cantuman huruf untuk CH tambah cantuman bahagian CBHG tambah BI bahasa Inggeris. CH tambah CBHG tambah BI. Selalunya akronim ini sebutan penuhnya semuanya dalam bahasa Inggeris. Contohnya, saya bagi satu contoh, iaitu NATO. Perkataan penuhnya ialah North Atlantic Treaty Organisation. Kemudian contoh yang kedua ialah MARDI. Perkataan penuhnya ialah Malaysian Agricultural Research Development Institute, iaitu MARDI. Baiklah, setelah ke-6 jenis akronim telah kita kenali dan pelajari, marilah kita buat sedikit ulang kaji supaya kita dapat mengingati semula apa yang kita telah pelajari sebentar saja tadi. Soalan yang pertama, dengar baik-baik ya. Sila pilih kata akronim yang terdapat dalam gambar ini. 1 minit dari sekarang. Mari kita lihat apakah jawapannya. Tahniah kepada yang telah menjawab dengan tepat. Seterusnya, soalan yang kedua, kamu diminta untuk pilih perkataan akronim gabungan huruf awal beberapa perkataan. 1 minit dari sekarang.
Mari kita lihat apakah jawapannya. Tahniah sekali lagi kepada yang dapat menjawab dengan tepat. Soalan yang ketiga, sila pilih perkataan akronim yang mempunyai gabungan suku kata dengan suku kata daripada beberapa perkataan. 1 minit dari sekarang. Jawapannya ialah... Baiklah, sampai di sini sahajalah pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa lagi. Selamat tinggal.